Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Sri Narendra Modi, Perdana Menteri Republik India, Kerajaan dan Rakyat Republik India berikutan dengan kejadian pelanggaran kereta api yang berlaku di Balasore, Odisha, Republik India baru-baru ini. Satu kejadian kebakaran dilaporkan berlaku di Kampung Tamu Tengah, Kampung Air lewat malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.23 malam tadi. Laporan awal menyatakan 4 buah rumah ranap melibatkan 3 buah keluarga. Punca kebakaran masih dalam siasatan. ...254 bakal haji negara Brunei Darussalam dari penerbangan kedua bertolak meninggalkan negara kemarin. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan Tuan Yang Terutama Ehmad bin Abdul Aziz Al-Muhanna, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara ini. Juga mengiringi bakal jemaah haji 3 pegawai perubatan pejabat urusan jemaah haji. Perkembangan di Tanah Suci, rombongan pertama jemaah haji negara Brunei Darussalam selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Prince Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah pada pukul 2.13 petang waktu Madinah. Rombongan seramai 251 bakal jemaah haji mengikuti pakej Darussalam Services Sdn Bhd, Syarikat SCA, Syarikat Al-Hijrah, Syarikat Titian dan Syarikat At-Taqwa. Ketibaan jemaah haji negara dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Datuk Seri Setia Haji Yusof bin Haji Ismail, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Arab Saudi. Juga hadir Haji Farhan bin Pihin Orangkaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah, dan Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam pentadbiran. Apa yang saya mahukan di sini, semoga amalan-amalan kami diterima dan juga amalan mendapat haji yang mabrur, supaya dapat beribadah lebih fokus lagi lah di sini. Teruskan berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan kami di sini. Semoga dipermudahkan dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang seterusnya. Saya mohon doa kepada ahli keluarga dan rakyat Brunei Darussalam, khususnya kepada jemaah-jemaah haji supaya agar mendapat kesihatan, keselamatan dan dilindungi daripada segala yang tidak diingini. Saya pernah juga menunaikan fardu haji 20 tahun yang lalu. Rasa ada perbezaan sudah. Dulu kami datang di Jeddah, masa ni Madinah. Cuaca di sini pun agak baik, alhamdulillah. Dia juga banyak beza sama Brunei lah. InsyaAllah mendoakan semua family and kawan-kawan supaya insyaAllah akan sampai ke Marijua menunaikan fardu haji. Sementara itu, Darussalam Services Sdn Bhd mengadakan majlis doa selamat bagi ketibaan bakal jemaah haji. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Madinah. Kita ikuti laporannya bersama Adi Zulhazmi Muhammad Saleh. Hadir ke majlis berkenaan, Pemangku Konsul Agung Negara Brunei Darussalam di Jeddah, Yang Mulia Awang Haji Farhan bin Pihin Orangkaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani. Penganjuran majlis ini adalah dihasratkan bagi bermohon ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala agar segala urusan yang melibatkan jemaah haji negara Brunei Darussalam bagi musim haji pada tahun ini akan sempurna dilaksanakan dan beroleh haji yang mabrur.
Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku penganjur bersama seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan Thaiban kali ke-6 bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023 malam tadi mengadakan majlis malam resepsi untuk meraihkan pembentang kertas seminar dan para peserta expo. Majlis berlangsung di salah sebuah hotel di Gadong. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Terdahulu dalam ucapan alu-aluan, Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, antara lain berkata, menerusi seminar dan expo antarabangsa, ia dihasrat dapat memberikan lebih banyak input dan maklumat termasuk mengenai perkembangan serta inovasi terkini khususnya yang dikaitkan dengan produk dan perkhidmatan yang halal lagi baik. Pameran produk dan perkhidmatan halal yang diadakan diharapkan akan dapat memberikan lebih banyak peluang kerjasama dengan syarikat-syarikat yang berkecimpung dalam industri halal bukan sahaja di negara ini tetapi bagi negara anggota MABIMS yang lainnya. Majlis diteruskan dengan penyampaian cenderahati antaranya kepada pembentang-pembentang kertas seminar dan para peserta expo. Produk dan perkhidmatan halalan Thaiban yang menjadi sorotan adalah sebagai reaksi positif kepada perhatian yang diberikan kepada isu-isu halal sama ada di dalam atau luar negeri. Ia bukan sahaja melibatkan produk makanan dan minuman, bahkan barang gunaan dan dalam aspek perolehan rezeki pun hendaklah juga dengan cara halalan Thaiban. Menteri Hal Ehwal Ugama menggariskan demikian semasa perasmian majlis seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan Thaiban kali ke-6 dan expo antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan Thaiban sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2023. Majlis berlangsung di Balai Khazanah Sultan Haji Hassanal Bolkiah di Ibu Negara. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman juga menyatakan keperluan dan kepentingan untuk memperkasakan produk dan perkhidmatan halalan Thaiban itu menepati kehendak syarak yang dikenali sebagai maqasid syariah. Keperluan dan kepentingan ini menghendaki produk dan perkhidmatan adalah bernilai tinggi, bukan saja bernilai baik, dalam parameter menjaga kemurnian agama, preservation of religion, menjaga keselamatan nyawa, preservation of life, menjaga akal, preservation of intellect, menjaga keturunan, preservation of progeny, dan menjaga harta, preservation of property. Terdahulu, Pengiran Dr. Hajah Nur Khairiah binti Pengiran Haji Hashim, Pengarah Pusat Penyelidikan Halalan Thaiban selaku pengerusi seminar, dalam ucapannya menjelaskan tema memperkasa kelestarian halal melalui maqasid syariah dipilih atas rasa komitmen untuk menyumbang ke arah usaha kerajaan dalam mempromosikan dan meningkatkan industri halal tempatan. Pembentangan ucap pertama bertajuk Cabaran Fatwa Kontemporari dalam menghadapi produk makanan dan kepenggunaan moden disampaikan oleh Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang antara lain menjelaskan kepentingan fatwa kontemporari berhubung produk makanan dan pengguna semasa bagi menyelesaikan isu umat Islam ketika ini. Juga hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Abdul Manaf bin Betul Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, dan Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara ini. Sempena seminar antarabangsa produk dan perkhidmatan halalan Thaiban kali ke-6 juga diadakan perasmian pameran kaligrafi dan kesenian Islam. Pameran kaligrafi dan kesenian Islam yang bermula kemarin hingga 7 Jun 2023 diadakan di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pameran dianjurkan oleh Research Center for Islamic History, Arts and Culture IRSIKA dari negara Turkiye bersama UNISA dengan kerjasama Kedutaan Besar Turkiye di negara Brunei Darussalam. Meraihkan pameran yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Manakala Profesor Dr. Mahmud Errol Kilic, IRSIKA Director General dan Samit Yalcin, IRSIKA Programs Coordinator mewakili bagi pihak IRSIKA.
Dalam usaha mendukung pertumbuhan ekonomi tempatan khususnya dalam industri halal, Kementerian Hal Ehwal Agama melancarkan pembukaan Expo Antarabangsa Produk dan Perkhidmatan Halalan Thaiban. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Expo dibukakan secara percuma untuk kunjungan orang ramai selama 3 hari sehingga esok 7 Jun mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam di Ruang Legar Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Pengunjung pameran berpeluang untuk meningkatkan pengetahuan tentang isu-isu kontemporari halal dan mengetahui peranan agensi-agensi kerajaan dan berautoriti dalam pensijilan halal. Expo dianjurkan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Agama dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Produk-produknya macam bakul anyaman, produk kraft tangan, makanan kering dan sebagainya lah. Banyak lagi produk-produk diorang ingin diketengahkan. Jadi sebab itu Tunas adalah marketplace for vendor ni lah. Kami mengetengahkan produk dan perkhidmatan tulisan Jawi daripada Pusat Kaligrafi Yayasan yang dihasilkan oleh kaligrafer tempatan sendiri. Kami juga akan menunjukkan produk-produk kami ini sudah memperolehi sijil halal lah. Jadi kami ada membawa beberapa contoh sijil halal bagi some of products. Majlis Perasmian Pameran Kaligrafi daripada pihak Research Centre for Islamic History, Art and Culture IRSICA diserikan lagi dengan pembentangan khas bertajuk Philosophy of Islamic Calligraphy. Seminar berkenaan berlangsung di Dewan Auditorium Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Hadir Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye. Juga hadir Dr. Haji Nur Afan bin Haji Zainal, Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Di antara pengisian pembentangan khas yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mahmud Errol Kilic, Director General Research Centre for Islamic History, Art and Culture IRSICA, mengongsikan tentang peranan IRSICA sebagai organisasi yang bertanggungjawab dalam memelihara warisan kesenian Islam di peringkat global sejak tahun 1979. The obligation from Allah Subhanahu Wa Taala to all Muslim to look for halal food. Deklarasi kerjasama ringkasnya DOC di antara negara-negara OPEC dan bukan OPEC yang dimeterai pada tahun 2016 mengiktiraf keperluan kerjasama di antara negara pengeksport minyak untuk mencapai kestabilan yang berpanjangan di dalam pasaran minyak demi kepentingan pengeluar dan pengguna. Mesyuarat Menteri-Menteri OPEC dan bukan OPEC kali ke-35 diadakan pada 4 Jun 2023 di Ibu Pejabat Sekretariat OPEC Vienna, Austria. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut Yang Berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Teramat Mulia Putra Abdul Aziz bin Salman Al Saud, Menteri Tenaga Arab Saudi, dan dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama Alexander Valentinovich Novak, Timbalan Perdana Menteri Persekutuan Rusia. Semasa mesyuarat tersebut, negara-negara OPEC dan bukan OPEC menyokong cadangan yang dikemukakan pada mesyuarat jawatan kuasa pemantauan bersama di peringkat menteri kali ke-49 dan penyelarasan tahap keseluruhan pengeluaran minyak mentah bermula 1 Januari 2024 sehingga 31 Disember 2024. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua juga mengadakan perjumpaan dengan Yang Teramat Mulia Putra Abdul Aziz bin Salman Al Saud dan ketua-ketua delegasi yang lain dari negara-negara OPEC dan bukan OPEC. Juga menyertainya Pengiran Haji Jamra Wera bin Pengiran Haji Petra, pemangku setiausaha tetap tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Kerjasama ASEAN Korea untuk fasilitasi rantaian bekalan di antara Parlimen dan Perniagaan dan Kerjasama Lestari ASEAN Korea mengenai perubahan iklim, peranan Parlimen dan perniagaan antara yang dibincangkan semasa forum antara Parlimen ASEAN dan Republik Korea yang diadakan pada 1 dan 2 Jun di Jeju, Republik Korea.
Delegasi negara Brunei Darussalam diwakili oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy bin Haji Osman dan Yang Berhormat Dang Hajar Rosmawati binti Haji Abdul Momin, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Suyoy dalam kenyataannya menjelaskan kepentingan dalam mengekalkan dan membangun hubungan rapat di antara Korea dan ASEAN bagi memastikan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi kedua-dua pihak tidak akan dihalang oleh konflik yang berlaku pada masa ini untuk mempengaruhi hasilnya. Manakala berkenaan isu perubahan iklim, Yang Berhormat Dang Hajar Rosmawati menekankan negara Brunei Darussalam mengiktiraf keperluan untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pelindungan alam sekitar yang membentuk asas pembangunan mampan. Negara Brunei Darussalam memperuntukkan 2.1 juta ringgit bagi membiayai penubuhan Pusat Perubahan Iklim ASEAN yang akan berfungsi sebagai badan penyelidikan iklim di rantau ini. Rombongan Majlis Mesyuarat Negara menghadiri mesyuarat Majlis Penasihat AIPA mengenai bahaya dadah yang diadakan pada 29 Mei hingga 1 Jun lalu di Bogor, Indonesia. Mesyuarat yang telah dihadiri oleh lebih daripada 25 orang ahli parlimen daripada ahli negara ASEAN Inter-Parliamentary Assembly AIPA telah menyaksikan pembentangan laporan negara mengenai situasi semasa pengedaran dan dadah, undang-undang dan dasar negara, penguatkuasaan undang-undang, kerjasama serantau dan antarabangsa serta tindakan lain yang diambil untuk memerangi dadah dan pemerdagangannya. Mesyuarat juga membincangkan mengenai sebuah draft resolusi bertajuk Supporting Inclusive Economic Growth for Drug-Free ASEAN. Delegasi Majlis Mesyuarat Negara diketuai oleh Yang Berhormat Dayang Hajah Safiah binti Sheikh Haji Abdul Salam beserta Yang Berhormat Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman. Dalam kenyataannya, Yang Berhormat Dayang Hajah Safiah menyatakan bahawa negara dengan bekerja secara kolektif, berkongsi amalan terbaik dan rangka kerja perundangan yang kukuh, ASEAN akan mampu menangani ancaman dadah berbahaya dengan berkesan dan melindungi kesejahteraan rakyat masing-masing. Pada sesi terakhir mesyuarat, sebuah draft resolusi mengenai Supporting Inclusive Economic Growth for Drug-Free ASEAN telah dipersetujui untuk dibentangkan semasa Perhimpunan Agung AIPA ke-44 yang akan diadakan pada bulan Ogos tahun ini nanti. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan menerima sumbangan bagi tabung kemanusiaan gempa bumi Republik Turkiye dan Republik Arab Syria dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM9,500. Kumpulan isteri menteri-menteri Kabinet, Timbalan-Timbalan Menteri, Setiausaha Tetap, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap dan ahli-ahli bersekutu menyumbangkan sejumlah RM3,500 yang disampaikan oleh Datin Fazlin binti Hashim. Manakala Jabatan Pengajian Islam menyumbangkan sejumlah RM6,000 yang disampaikan oleh Dayang Hajah Mariana binti Haji Jamil, pemangku pengarah institusi pengajian. Sumbangan diterima oleh Dayang Fauziah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku pengarah pembangunan masyarakat. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB melalui Klub Fikrah Fakulti Usuluddin mengadakan program Rihlah Ilmiah ke Osaka, Jepun bermula 2 hingga 7 Jun 2023. Rombongan melibatkan 2 pensyarah dan 18 mahasiswa. Program Sarjana Muda Pengurusan Agama dan Diploma Tertinggi Pengurusan Agama. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar ialah Dr. Nora Shibah binti Haji Awang Besar, Dekan Fakulti Usuluddin. Program antara lain bertujuan bagi membina dan memantapkan ukhuwah Islamiah antara mahasiswa Kupu SB dengan para muallaf dan pelajar Islam di Osaka. Lawatan juga bertujuan bagi menambahkan maklumat dan membuka minda para pelajar dengan melihat suasana pengajaran dan pembelajaran yang berbeza serta keluar daripada zon selesa diri pelajar. Selain itu juga, rombongan berpeluang untuk mempromosikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir yang berkonsepkan Melayu Islam beraja. Beralih ke sukan. Atlet para olahraga negara Dayan Nur Hensan binti Awang Haji Mataha berjaya menyumbang pingat emas bagi negara Brunei Darussalam pada Tamasya Sukan Para Games ASEAN kali ke-12 di Phnom Penh, Kemboja. Pingat emas yang diraih oleh Dayan Nur Hensan diperoleh melalui acara lontaran peluru wanita setelah berjaya mencatat jarak lontaran 7 meter. Dengan itu sekian berita. Kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.